Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nakir Rahimi, salah seorang daripada tim property di Safrish Properties. So hari ni kita berada di pejabat lawyer untuk klien kita berdua ni baru lepas sign SMP. Jadi tuan-tuan boleh tak perkenalkan sikit pada kita punya viewers ni? Nama saya Nur Asfiza bin Aziz. Saya Siti Nizari Eliza Muhammad Zakaria. Okey, so mereka ni baru sahaja sign SMP untuk memiliki rumah. Jadi beli rumah dekat mana tu? Dekat Desa Cemor Megah. Oh, Desa Cemor Megah lah projek kita di Cemor Megah. Dah pergi site visit apa semua. Adakah puas hatilah dengan kawasan dan sebagainya? Berpuas hati lah. Lokasi dia strategik untuk pembangunan akan datang, kira berbaloi lah. Berbaloi Okey, jadi kenapa pilih untuk beli rumah waktu sekarang? Sebab kalau ikutkan ramai orang yang mungkin dia nak beli kereta dulu, beli barang-barang yang mungkin selain daripada property. Tapi kenapa memilih untuk beli rumah pada waktu sekarang? Untuk ke depan tu kira senang lah, kira macam mana untuk masa depan kita tu terjamin sikit lah kalau ada rumah. Sebab memiliki aset kan? Okey, jadi daripada Safrish sendiri, dari sudut manakah Safrish membantu? Maybe daripada sudut semak kelayakan ataupun mana sudut yang Safrish dah bantu awak berdua untuk memiliki rumah? Semak kelayakan. Semak kelayakan dan proses-proses jual beli lah. Proses untuk untuk memiliki rumah ni. Sampai. Okey, jadi sebagai seorang kaki tangan kerajaan, apa kelebihan yang cik nampak semasa nak beli rumah ni? Itulah, walaupun gaji saya tak tinggi tapi Alhamdulillah layaklah untuk membeli rumah ni. Kelulusan seawal 3 hari selepas booking tu dah boleh sign SMP. Oh, okey, alhamdulillah. Jadi kiranya cepat jugalah kan. Jadi sepanjang berurusan dengan Safrish ni, daripada 2-3 minggu kita berurusan ni, macam mana Safrish membantu? Adakah terbaik ataupun ada perkara yang perlu kita improvekan ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah, terbaik lah daripada saya. Alright, okey, untuk mereka-mereka yang berada di luar sana, apa suggestion anda berdua ada mereka yang masih tak memiliki rumah tahun ni? Cepat-cepatlah beli. Cepat-cepat beli rumah lah ya. Okey. Jadi antara 1 hingga 10 bintang, berapa bintang yang awak berdua nak bagi untuk Safrish Properties? Mestilah 10. 10 bintang. Alright, okey, untuk last kita boleh tak kita sebut Safrish terbaik? Kita tunjuk good macam ni Ready? Safrish terbaik. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekarang ni masih lagi bulan Syawal dan alhamdulillah saya Nakir Rahimi daripada expert anda sekarang berada di pejabat lawyer bersama dengan Cik Alim. Baru sahaja sesi tanda tangan SMP untuk rumah beliau lah. Jadi Cik Alim boleh memperkenalkan diri sikit tak? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Halim. Okey, sekarang ni saya bekerja di bawah Kementerian Pertahanan dan area yang rumah lah. Jadi Cik Alim beli rumah di area mana ke? Saya beli rumah di area itu Taman Botani di Panorama. Flat Panorama. Flat Panorama. Okey, jadi lepas daripada Cik Alim viewing, dah pergi tengok site visit semua dah. So far macam mana? Alhamdulillah saya tengok untuk rumah ni nice lah, cantik, comel ya. Cik Alim rumah pertama betul? Dan rumah pertama. Yang difahamkan Cik Alim beli properti rumah pertama ni adalah bukan untuk duduk tapi untuk investment, untuk pelaburan. Cuba boleh cerita sikit tak? Saya beli memang asal untuk permulaan saya beli memang untuk duduk lah. Tapi bila saya cari kawasan yang saya nak cari tu tak jumpa. So saya ubah fikiran saya untuk buat investment lah. Sebab harga pun boleh tahan. Boleh tahan. So kalau boleh share berapa harga properti Cik Alim tu? Okey, bawah 100,000. Bawah 100,000. Sebab sekarang ni ramai yang kata susahlah nak cari properti bawah 100,000, bawah 80,000. Tapi Cik Alim, rezeki Cik Alim ada properti yang harga 80,000. Dan saya fahamkan juga sebelum ni Cik Alim ada lebihan duit sikit lah, rezeki lebihan duit sikit, dan Cik Alim pilih untuk gunakan duit tu untuk properti yang pertama ni. Kenapa Cik Alim tak terfikir untuk sebab sekarang ni kan, kalau kan Cik Alim muda lagi, maybe nak tambah kereta lagi satu ke, nak tacap-tacap rumah ke, kenapa pilih untuk taburkan pada properti? Okey, untuk pelaburan ni saya tengok untuk cash flow kita lah. Cash flow kan. So bila kita buat investment dekat property ni, jangka masa panjang saya dapat cash flow balik lah. So saya rasa dengan investment saya
pun dia takkan rugilah. Compare kita nak invest tempat lain, Betul. kita ada untung naik. Rasa kalau investment pada property ni dia tak ada turun lah, insyaAllah naik. InsyaAllah long term lah. Okey, jadi suggestion ataupun nasihat lah Cik Alim kepada orang berada di luar sana, mungkin ada situasi sama juga seperti Cik Alim, first house, and then mungkin Cik Alim beli untuk pelaburan tapi mereka ni beli untuk duduk. Jadi apa nasihat, pandangan serta pendapat Cik Alim pada orang kat luar sana? Okay, saya nak bagi nasihat kalau untuk orang muda lah, yang kalau kata bayi-bayi saya jugalah, kalau ada cash tu, kalau ada mau kata rezeki terpijak ke, kalau ada peluang sikit, belilah macam aset-aset yang penting. Macam kalau kita boleh beli kereta, boleh kita boleh beli barang mewah kan. Mungkin kita boleh bergaya, kita mungkin boleh orang kata tunjuk kat sana, tunjuk kat sini kan. So tapi orang belakang tu kita yang merana tau. Kalau kita beli rumah ni InsyaAllah lah. InsyaAllah kan. Soalan tambahan sikit lah. Okay lah, Cik Alim kalau ikut kerja pun elok kan, kerja sebagai antara staf di TLGM kan. Jadi kawan-kawan tak ke kata macam Alim kenapa beli rumah harga 80,000 ni kan, sedangkan kalau ikut pada kelayakan Cik Alim mampu atas lagi. So macam mana pendapat Cik Alim? Tanya sendiri selera lah. Sebabnya kalau ikutkan memang ada orang cakap beli kat sini rumah ni akan naik, beli kat sini rumah cantik, beli kat sini rumah besar. So saya tengok sendiri rumah ni ada potensi untuk pergi, Potensi untuk pelaburan lah. Okay, InsyaAllah. Jadi rating Cik Alim pada tim Safrish, sepanjang tim Safrish Cik Alim daripada 1 hingga 10 bintang, berapa Cik Alim nak bagi? 1 hingga 10 bintang saya bagi 9 per 10 bintang. 9.5. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali boleh tak kita sebut Safrish terbaik Safrish terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang menonton live session bersama dengan saya Syauqi Atta di page Safrish. Seperti biasa, setiap malam saya akan bersama langsung bersama dengan anda dalam segmen Gosip Hartanah. Sebenarnya segmen Gosip Hartanah ni kita menjemput mereka-mereka yang expert dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, semalam kita menjemput lawyer untuk ceritakan kepada anda apakah proses-proses ataupun kos-kos yang diperlukan untuk kita miliki rumah. Sebelum tu juga kita ada panel daripada LPSA untuk menceritakan kepada anda apakah proses-proses beli rumah sebagai seorang penjawat awam. So that's why kami always nak provide the best value, the best content, the best sharing kepada anda supaya anda at least walaupun kami maybe tak mampu untuk berikan anda sebiji rumah secara percuma, tapi kami harap dengan usaha kami ini boleh memberikan ilmu, dan sebab ilmu ini anda membuat tindakan yang betul untuk miliki rumah pertama anda. Okay, so maybe ada antara anda yang mungkin first time join live session kita. By the way, saya Syauqi Atta merupakan tim Safrish. Saya akan live setiap malam di page Safrish ni pada pukul 9 malam hingga dalam 10 macam tu untuk berkongsi dengan anda ilmu-ilmu dan konten-konten yang terbaik kepada anda. Alright, by the way, saya suka ingatkan kita nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma, iaitu apakah strategi ataupun step by step ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum miliki rumah pertama. Saya tahu antara benda yang paling struggle untuk mereka-mereka yang nak beli rumah tahun ini adalah mereka tak tahu apakah dokumen-dokumen yang bank perlukan. Apakah preparation yang perlu mereka ready sebelum beli rumah pertama mereka. So that's why saya dah compilekan, saya dah combinekan, saya dah compactkan e-book ini secara lengkap apakah step by step, apakah persediaan yang anda wajib buat sebelum miliki rumah pertama anda. So ini adalah e-book yang mengelakkan anda daripada tersilap langkah, yang membantu anda supaya anda dipandang oleh bank. Okey, ramai orang hari ni yang apply loan dia kata alamak bank ni susah bagi loan dekat saya lah, alamak bank ni tak nak kerjasama lah, alamak bank ni kedekut lah kan. Sebenarnya bank kalau boleh semua orang yang apply loan semua nak bagi loan, tetapi of course ada kriteria yang perlu mereka follow untuk berikan loan kepada kita. So that's why
E-book ini akan berikan kepada anda apakah cara-cara untuk kita make sure bank suka kepada kita dan bank mudah nak berikan loan kepada kita. Okay, e-book ni kita nak berikan secara percuma saja kepada anda. Alright. E-book ni kita nak berikan secara percuma saja kepada anda dengan syarat anda tekan button share dan kongsikan live session kita pada malam ini kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay, supaya mereka pun dapat belajar, learn something lah kan malam-malam weekend ni kan. You all boleh belajar something, saya pun boleh berkongsi ilmu dengan you all semua. Kan, saya harap ilmu yang kita kongsi ni boleh disebarkan kepada seramai mungkin orang. So kalau you all perlu tekan button share, tolong tekan button share kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay, tim saya dah readykan link kat bawah. Alright, tim saya dah readykan link dekat ruangan komen ni. Okay, strategi e-book, strategi miliki rumah sebelum umur 30. Dah ramai sangat download dah. Okay, sepanjang live session kita ni dah ramai sangat dah download. So saya harap mereka dah download tu menjadi sedikit menjadikan e-book ni sebagai rujukan sebelum mereka membeli rumah pertama mereka. Dan e-book ni juga promosi. E-book secara percuma ni, offer ini kita still bagi lagi pada malam ini. So kalau anda nak download e-book ni secara percuma, you all boleh klik sahaja link tersebut dan tekan button share. Okay, tekan button share dan klik terus link yang ada dekat ruangan komen. Okay guys, tajuk live session kita pada malam ini adalah passive income versus active income. Okay, maybe di antara anda yang mungkin, bro, apa benda kau sembang ni kan? Active income, passive income, tak pernah dengar pula aku kan. Mungkin you all tak pernah dengar lagi kan. Sebenarnya banyak. Selain pada passive income, active income, hasil income, banyak lagi sumber income yang kita perlu tahu supaya kita tak bergantung hanya kepada satu income saja. Masalah yang berlaku zaman sekarang ni adalah kebanyakan di antara kita yang hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja. Which is kalau you bekerja, seorang yang bergaji hanya bergantung kepada gaji semata-mata. Okay, so malam ni kita nak terangkan macam mana you boleh menambah sumber pendapatan supaya anda tidak berharap kepada satu income, dan sebab ada income yang lain tu, walau terjadi apa-apa kepada you pun you still boleh survive. Dan inilah yang kita nak berkongsi pada malam ini, dan saya harap you all boleh kongsikan kepada kawan-kawan kita supaya mereka pun dapat learn something pada malam ini. Okay guys, so panel kita malam ni agak special. Alright, panel kita malam ni agak special. Jadi saya sebagai seorang anak muda, anak muda yang nak berkongsi kepada anda semua apakah perbezaan passive income dan active income. Kan, kalau ikutkan strategi yang sebenarnya, ada certain buku yang mengatakan at least you kena ada 7 income. Okay, 7 income. Ataupun orang panggil lupa maksud dia, tapi maksud dia adalah kepelbagaian sumber pendapatan. Okay, sebenarnya you kena jadi seorang yang banyak sumber pendapatan. Jangan berharap pada satu pendapatan saja. Tak apa, tapi malam kita nak belajar mungkinlah tak secara details, tapi saya harap panel kita malam ni boleh menerangkan kepada anda semua apakah ini dimaksudkan dengan passive income dan active income. Alright, so kalau you all semua ready, boleh komen ready dekat bawah sebelum saya nak invite saya punya speaker pada malam ni. Alright, kalau you all ready, boleh komen ready dekat ruangan komen. Kan kalau ready, boleh komen ready dekat ruangan komen sebelum saya nak jemput kita punya panel pada malam ini. Okay, kalau ready, boleh komen ready dekat komen dan saya boleh terus invite kita punya speaker ataupun panel pada malam ini. Alright. Okay, sebelum tu, mana button klik share ni? Alright. Okay. Ni dia. Okay, jangan lupa like and share. Okay, jangan lupa like and share. Okay, I hope you all semua ready. So saya, kalau you all ready, saya nak jemput kita punya panel pada malam ini, iaitu Brother Izzuddin Haris kita. Alright. Assalamualaikum, selamat malam. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Tuan Syauqi. Okay. Dengar ke suara saya? Okay guys, you all dengar tak suara Tuan Izzuddin? Kalau you all dengar, boleh komen dengar kat ruang komen. Alright, kalau tak dengar, boleh komen tak dengar. Saya akan cuba adjust. Oh, cantik background Cantik, ni rumah saya, rumah baru. Oh, cantik. Okay, kalau you all dengar, dekat ruang komen, you all boleh dengar, komen dengar. Kalau tak dengar, boleh komen tak dengar dekat ruangan komen. Sebelum kita nak mulakan live session kita pada malam ini. Alright, kalau delay ke, tak clear ke, komen je kat bawah untuk kita improve. Okay, so boleh perkenalkan diri sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pada semua yang join live di Selfridge. Okay, nama saya Izzuddin Haris, boleh panggil saya Izzuddin ataupun Haris. Setakat ni saya adalah full time business dan juga saya ada active income, ada passive income saya lah. Okay,
Jadi pengenalan saya dah bisnes lebih kurang 5 hingga 5 tahun, yang serius bisnes 5 tahun. Dan sekarang memang full time business. Itulah sedikit ringkasan lah saya punya latar belakang. Orang bisnes lah cerita dia. Okay. Business. Okay, right. So maknanya kalau cakap pasal bisnes ni, mungkin ada orang cakap yang struggle lah sekarang waktu PKP kan. Ada yang boleh survive, ada yang tak boleh survive. Tapi at the end kita kena still mencari sumber pendapatan. Betul tak? Mungkin dulu orang cakap, oh bisnes umrah lah bisnes yang takkan bankrupt lah. Orang cakap bisnes umrah ni bisnes yang evergreen, sentiasa mendapat sambutan. Kan ada orang cakap ke saya yang jangan risau, bisnes umrah ni selagi tak kiamat, selagi tu boleh buat bisnes. Kan dululah orang cakap kan. Tapi at the end, bila berlakunya COVID-19, collapse. Okay? So banyak lagi, bukanlah bisnes umrah saja. Especially bisnes melibatkan travel, collapse kan. Bisnes melibatkan servis, collapse. So mereka-mereka yang dah collapse hampir 2 tahun terpaksa mencari sumber pendapatan baru untuk kelangsungan hidup. That's why bagi saya bukanlah mereka-mereka yang start cari bisnes baru ni loser, tak. Mereka adalah champion yang cuba mencari strategi baru untuk meneruskan impian mereka. Okay, ada orang cakap kalau orang tu tukar bisnes bermakna dia tu tak fokus ke apa. Sebenarnya dia ada goals dia masing-masing. Cuma bisnes itu adalah strategi ataupun taktikal dia. Dia ada goal, contohlah dia kata aku nak something kan. Dia nak something tu dia punya goals. Tapi dia gunakan apa cara dia. Mungkin dia guna bisnes A tak jadi, gunakan bisnes B. Itu adalah strategi dia untuk capaikan benda tu. So that's why gunalah strategi apa yang nak guna. At the end you capai impian you which is sangat-sangat terbaik lah. Alright, so that's why waktu COVID lah, betul lah. Waktu COVID ni adalah waktu yang sangat struggle. Mungkin di antara mereka yang collapse, memang collapse terus. Tapi saya doakan kepada mereka yang mungkin terjejas waktu COVID, sentiasa boleh survive. Dan bagi saya bagi saya ada industri yang boleh growing up terus memuncak kan. Waktu sebelum PKP dia okey-okey, tapi bila waktu sebelum PKP dia okey-okey, tapi bila waktu PKP dia lagi boleh naik dengan cepat. So depends kepada rezeki masing-masing lah. So that's why bagi mereka yang rezeki cun sekarang ni, teruskan, do the best kan, lakukan yang terbaik, always buat yang terbaik. Dan bagi mereka yang struggle sekarang, fokus kepada macam mana you nak survive dan doakan supaya semuanya kembali normal dan you boleh plan balik macam mana yang kita nak plan. Alright. So kita ada beberapa soalan. Kalau you all malam ni yang menonton live session pada malam ni, you all ada soalan dan in case nak tanya apa-apa, you all boleh tanyakan dekat ruangan komen untuk saya terus ajukan kepada Tuan Izzuddin. Alright. So in case kalau you all ada apa-apa yang nak tanya, boleh ajukan dekat ruang komen. Saya boleh terus ajukan kepada Tuan Izzuddin untuk beliau jawab. Right? So I hope you all semua ready dan kita boleh start kita punya discussion pada malam ni. Dan in case kalau you all belum tekan button share kepada kawan-kawan kita supaya mereka pun boleh tengok live kita pada malam ni. So kalau speaker kita pun boleh tekan button share, saya minta speaker kita pun tekan button share. Dah tekan right. dah tekan. Tekan dah, cantik. Okay, so let's start kita punya soalan. Okay, first kali, apa pendapat Tuan Izzuddin berkenaan dengan active income dan passive income? Mungkin ada di antara yang menonton live session pada malam ni tak tahu beza kan. Ada passive income, ada active income. Active income tu apa? Passive income tu apa? Kalau mungkin kita sebagai seorang business owner mungkinlah benda tu biasa dengar, tapi paling basic active income, passive income. Ada lagi hustle income, recurring income, banyak lagi jenis income yang ada. So tapi kita fokus kepada dua benda je malam ni, active income dengan passive income. So boleh terangkan apa pendapat Tuan Izzuddin Haris ataupun apa yang nak terangkan tentang passive income dengan active income? Okay, terima kasih Tuan Syauqi. Lama saya tunggu sebenarnya. Sebenarnya Tuan Syauqi pun speaker. Jadi kalau speaker dengan speaker bercakap ni, dia pun cakap banyak juga. Okay, yang lain selamat datang. Kita santai je malam ni. Saya cuba share mana yang saya ada, ilmu yang saya ada, saya cuba berikan yang terbaik, okay? Jadi kita cuba santai dulu, yang lain boleh tolong share bantu-bantu sama-sama supaya apa yang saya share ni kita dapat beri manfaat kepada yang lain. Okey. Yang kita sembang pada malam ni tentang secara dasarnya apa itu active income, apa itu passive income. Sebelum saya nak cakap pendapat saya bagi tahu dulu apa active income ni. Okey, kalau untuk yang utamanya saya bagi tahu ni kepada anak-anak muda. Saya suka push kepada anak muda supaya ada dua-dua ni, passive income dengan active income. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu dulu apa active income, apa passive income. Okey, dari segi sudut dasarnya, active income ni kalau kita nak tahu, kita perlu ada dalam pekerjaan tu. Contohnya anda seorang peniaga burger. Jadi anda adalah seorang active income anda adalah peniaga burger. Okey, jadi anda adalah seorang guru.
Okey, Muhammad Yahya dia kata, okey saya anak muda terbaik. Rafiq, Hanafi, anak muda terbaik. Okey. Jadi anak-anak muda ni saya yakin semua ada active income masing-masing. Active income tu yang anda perlu berada dalam pekerjaan tu. Okey, active income saya sekarang ni saya adalah seorang business owner yang buat education business tuition online. Jadi saya perlu ada dalam business tu. Kalau saya tak ada, business tak boleh jalan. Maksudnya itu active income saya. Seorang guru mendapat gaji daripada gurunya. Active income seorang guru adalah menjadi guru. Okey, jadi active income ni adalah profession pekerjaan kita yang perlunya ada kita dalam bisnes tu. Perlunya ada kita dalam pekerjaan tu. Okey? Okey, itu satu. Itu untuk active income. Dan satu lagi adalah passive income. Passive income ni adalah benda yang kita tak perlu ada dalam pekerjaan tu, tapi dia boleh berjalan. Contohnya, Contohnya nanti. Tapi passive income dari segi sudut asasnya kita perlu tahu kita tak perlu ada pun dekat situ, tapi kita boleh dapat duit. Ni bukan MLM punya cerita, bukannya scammer punya cerita. Ni bukan scam punya cerita, ini passive income yang reality. Kita orang Melayu kita kadang-kadang banyak termakan dengan scam cepat kaya, dan dapat hari ni labur 1,000, dapat 10,000. Itu kita seronok lah kita dengar. Siapa tak nak duit? Nafsu. RM1 untung juta. RM1 untung juta, itu dunia semua tuan-tuan. Okey. Okey. Tapi yang kita tahu secara dasarnya, active income itulah kita perlu ada dekat situ. Passive income kita tak perlu ada dekat situ. Jadi hari ini kalau matlamat orang bisnes, saya share sedikitlah tentang orang bisnes. Matlamat kita buat bisnes sebenarnya untuk apa tuan-tuan? Yang tengah join ni, untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tengah join ni, kita buat bisnes untuk apa sebenarnya? Kita buat bisnes supaya bisnes kita itu menjadi passive income. Kalau anda seorang businessman, seorang usahawan yang berfikiran untuk berada dalam bisnes itu sampai ketua, untuk manage bisnes tu, anda bukanlah usahawan, tetapi anda adalah peniaga biasa. Anda bukan usahawan. Usahawan ni dia berfikiran supaya dia buat bisnes tu menjadi aset dia, menjadi perkara yang aktif, passive income, yang tak perlu dia ada kat situ. Tuan Syawaki pun saya rasa dia punya matlamat, dia tak nak ada dah cakap kat sini lagi 5 tahun. Dia nak ada orang ganti dia cakap. Dia nak duduk kat rumah, dia nak buat benda yang lain. Okay? Kita businessman, kita nak terus grow, kita buat bisnes. Maksudnya bukan satu bisnes kita boleh buat banyak bisnes. Okay? Jadi sedikitlah active income tu perlu kita ada kat tempat tu. Passive income kita tak perlu ada, tapi duit tu boleh masuk. Active income kalau kita tak ada dekat tempat situ, duit tak masuk. Kalau tak kerja, tak masuklah duit kat orang hujung bulan. Tak ada duit, tak ada tak ada kau, tak adalah duit. Okey, itu. Istilah gerakan. Gerakan. Tak gerak tak makan. Tak gerak tak makan. Ingat gerakan, tak faham. Tak gerak tak makan. Betul. Betul tu Syaki, macam tu. Betul. Ramai juga yang tak tahu yang sebenarnya kita boleh membuat satu income lain selain daripada active income. Contoh macam bekerja. Bagi saya, kalau you all adalah seorang pekerja, teruskan bekerja. Okay? Saya tak kata pun you kena berhenti bekerja, tapi cari satu sumber pendapatan lain yang boleh menambah pendapatan kita. Jangan bergantung kepada satu income sahaja. Okay, parti gerakan kot. Bukan, parti gerakan. Okay. So maknanya try cari insentif lain. So maknanya sebenarnya tentang passive income, active income ni sebenarnya dah diceritakan dalam buku Robert T. Kiyosaki. Kalau you orang baca buku tu, dia kata sebagai seorang manusia yang ada matlamat hidup, you kena ada passive income dan active income. Katakanlah you sebagai seorang doktor, teruskan bekerja sebagai seorang doktor, tak salah pun. Tapi cari income lain supaya you boleh membina financial freedom, kan? Ada orang cakap di Islam sini tau, kita kerja 8 sampai 5 untuk kita bayar bil kita. Alright? Kita kerja 5 ataupun 6 sampai 11 malam untuk kita capai impian kita. Dan itu adalah, bagi saya itu adalah teknologi yang betul. Mungkin ada orang yang bekerja siang, malam dia buat part time business ke whatever kan. Maknanya dia cuba untuk mencari income lain selain daripada hanya bekerja semata-mata. Alright, so you kena fahamkan active income tak perlu kita ada kat situ. Kalau dalam passive income kalau active income kita perlu ada kat situ. Dan kalau passive income kita tak perlu ada pun dekat situ. Benda tu still boleh mendatangkan income pada kita. Tapi ada segelintir rakyat Malaysia yang menganggap ini sembang scam ni, mana ada tak kerja tak dapat duit. Kalau orang cakap kalau buat dapat duit tak dapat kerja ni itu tak berkat tu. Ada juga orang cakap macam tu. Sebenarnya bukanlah tak berkat. At least you kena ada sedikit knowledge yang macam mana nak buat benda tu. Tak mudah tapi boleh. Slow, pelan-pelan kayu orang cakap. Alright.
Okay. Itu maksud di sebalik active income dan passive income. I hope you learn something pada malam ni. Okay, kalau you all yang tonton live ni baru join ke apa semua, you all boleh klik button share dan kongsikan kepada kawan-kawan kita lain supaya mereka pun learn something pada malam ni. Alright, so saya baca apa ada kat dalam komen. Saya baca kat dalam komen Rafiq Hanafi, anak muda terbaik Perak. Ada followers. Okay. Alright. Cik Yaya. Okay, saya anak muda. Okay, anak muda. Cantik. Alright. Okay. Terangkan passive income tu Haris. Okay. Jadi kejap lagi kita boleh go details tentang benda ni. Apakah passive income, active income. Cuma tadi tu adalah satu penerangan yang general. Penerangan yang Asas. umum. Jadi lepas asas. Tapi kita akan go deep lagi selepas ini. Okay. Alright. So, kita guys, kalau you all ada soalan, boleh tanya kat ruang komen untuk saya bacakan dekat Tuan Haris untuk beliau jawab soalan-soalan yang diberikan. Alright. So, second question. Right, soalan yang kedua. Antara active income dan passive income, mana lagi penting? Alright. Active income, passive income, mana lagi penting? Boleh terangkan? Active income dengan passive income mana lagi penting? Okay, untuk semua sahabat-sahabat yang join hari ni, passive income dengan active income. Kita kena tahu yang saya cakap tadi secara asasnya, kalau kita active income ni adalah untuk kita dapat duit. Passive income ni adalah untuk kita dapatkan duit lagi pada duit yang kita ada. Kalau kita ada active income adalah kita adanya active income untuk adanya passive income. Tak ada passive income kalau tak ada active income. Maksudnya kat sini, tak ada passive income ni perlu dibuat dengan duit. Passive income ni kalau kata secara dasarnya kita buat duit dengan duit. Ataupun kalau kata kita buat kerja lain tu, itu bukannya passive income, itu adalah side income. Itu side income, itu beza. Kalau passive income ni kita buat duit dengan duit. Okey. Dari segi sudut active income ni, kalau active income ni lagi penting antara active income dengan passive income mana lagi penting? Bagi saya active income paling penting. Kalau tak ada active income ni, anda macam mana anda nak hidup kan? Kita gunakan active income yang kita ada ni untuk kita survive. Active income yang kita ada sekarang ni adalah untuk kita simpan, untuk kita labur, untuk kita bayar komitmen kita. Jadi active income ni sangat penting. Sebab tu kadang-kadang hari ini ramai orang yang buat active income. Kerja asasnya pukul 8 hingga pukul 5. Lepas pukul 5 dia buat side income. Itu side income. Dia masih berada dalam bisnes tu. Maksudnya dia masih bekerja dalam bisnes tu. Side income tu masih dalam active income dia. Dia belum masuk dalam passive income. Passive income ni dia tak perlu berada dalam situ. Hari ni matlamat matlamat saya bekerja active income untuk saya buat passive income. Hari ni kita bekerja penat, kita untuk ada duit simpanan, untuk kita ada duit passive yang boleh kita buat. Hari ni kalau kita bekerja sehari-hari, kita kerja untuk bayar hutang, untuk komitmen, bermakna dekat situ ada kekurangan masalah pada kewangan kita. Kita kena check balik. Bagi saya kalau kita punya kewangan kita memang setiap bulan cukup-cukup makan, kita kena check balik kat mana aku kurang, kat mana komitmen yang terlebih. Kalau mungkin terlebih komitmen ataupun kita terkurang active income. Kalau terkurang active income, kita kena naikkan active income kita. Kena dah cari side income yang lain, okey? Jadi active income dengan passive income mana lagi penting? Active income lagi penting. Sebab apa active income lagi penting? Sebab active income ni lah yang kita boleh buat passive income, okey? Jadi mungkin semua orang ada sangat, ada je orang tu dia tak ada active income, boleh je buat passive income. Ya betul. Ada je orang boleh buat passive income, mungkin duit tu daripada mak bapak dia bagi, duit tu kematian KWSP bapak dia dapat duit KWSP, bapak dia meninggal, mungkin dapat ayah dia meninggal, dapat duit KWSP. Jadi duit tu dia buat passive income, dia buat pelaburan. Ataupun dia beli rumah, tu dapat cashback, tu dia buat passive income kat situ. Mungkin banyak lagi benda-benda yang boleh dapat duit cash. Mungkin dia buat apa, dia dapat menang peraduan. So dia buat passive income, lepas tu dia kaya. Mungkin itu rezeki dia. Tapi secara ramai, tapi kebanyakan daripada kita asalnya semua perlukan active income dahulu, baru boleh buat passive income. Jadi saya nak share satu benda, apa saya lupa dah. Jadi passive income ni adalah benda yang sangat penting kalau kita nak terus kita punya kewangan yang baik. Okey. Ada setengah orang cakap, active income ni perlu ke? Passive income ni perlu ke? Passive income adalah pilihan. Kalau anda punya active income anda dah gaji 15,000, dah buat bisnes dah cantik, lepas tu anda rasa duit anda dah cukup dah, aku syukur dah duit ni dah ada cukup dah. Lagi aku rasa duit gaji aku dah cukup dah, aku tak nak active income, aku rasa dah cukup dah. Aku tak nak duit lebih dah. Nanti duit lebih nanti aku membazir. Ada orang setengah tu macam tu dia tak nak kat passive income.
Jadi dia nak active income. Itu pilihan. Kita tak suruh untuk semua orang wajib buat passive income. Kalau tak buat, dia ni tak pandai kewangan ni. Dia ni bodoh kewangan. Tak bukan macam tu. Jadi kita ni pendapat kita masing-masing ada pilihan. Tapi active income untuk kita jalankan kehidupan kita harian kita, itu adalah active income. Passive income ni adalah pilihan. Jangan kita paksa orang, kau tak buat passive income, kau ni tak pandai lah kewangan, kau ni tak pandai financial lah. Tak. Bukan. Itu adalah pilihan. Kalau dia rasa nak duit lebih, dia rasa nak kewangan dia lebih, nak bagi anak bini dia rasa berjalan jauh, ataupun dia nak beli impian, dia ada impian dia yang besar, dia nak tambah lagi duit, nak banyakkan duit lagi. Jadi dia carilah passive income supaya dia dapat tampung kehidupan dia, dia dapat berikan impian kepada anak-anak dia ke, isteri dia ke. Jadi dia buatlah passive income. Okay, passive income dia banyak, nanti saya akan share lepas ni. Jadi yang paling penting kita perlukan ada active income dulu. Kita orang muda yang join hari ni, kita orang muda sebayang saya pun muda juga. Saya punya matlamat saya akan push active income saya gila-gila supaya saya boleh buat passive income. Kalau tak kisahlah kita muda ni, kalau saya cakap, kalau kita tengah muda ni umur 25, 23, 22, 21, hang kerja lah gila-gila, hang buatlah duit betul-betul tengah ada tenaga ni, fikirlah macam mana untuk buat duit, untuk kita cantikkan kewangan kita supaya kita dapat senang pada kemudian hari. Biarlah kita susah sekarang, biar orang nampak kita susah, orang nampak kita bodoh, kita kerja macam lembu ke kat luar ke, tak apa, sorry kalau kita kasar bahasa sikit. Tapi biarlah kita sekarang kita penat, tapi akan datang kita senang. Kita dapat kumpul duit, kita ada simpanan, kita ada pelaburan, kita ada buat beli gold, beli apa-apa, kita ada simpan daripada muda sekarang. Supaya 30 tahun nanti kau tahu kau ada something yang besar yang kau tengah simpan sekarang yang tengah membesar, okey? Nanti passive income kita cerita lain. Okey, itu je Tuan Syakir. Kita ada share lagi. Tuan Syakir ada berapa soalan lagi ni? Alright, so you all faham tak masuk passive income dengan active income. Tapi betul lah, ada analogi yang kata mungkin ada setengah orang rezeki lah, dapat family dia bagi duit banyak ke, boleh pergi invest dapat passive income, tak perlu ada active income. Sebenarnya itu rezeki masing-masing, tapi tak ramai juga yang ada mentality yang dapat duit dia boleh jana lagi duit. Ada kebanyakan orang juga yang dapat duit, kemudian dia enjoy, habis macam tu je. Nampak tak? Macam ada setengah orang cakap lah, untunglah dia family kaya, boleh kaya lah anak-anak dia. Tak juga sebenarnya, depends kepada mentality. Kalau parents dia kaya, tapi anak-anak dia pun memang tak ada mentality kaya, at the end kalau sebesar gunung duit tu sekalipun, kalau tak betul dengan cara guna dia, at the end habis macam tu je. Melainkan kalau dia ada mentality yang bagus, dia pun boleh jana lagi banyak duit, generasi ke generasi. So that's how betapa pentingnya ilmu yang kita perlu tahu tentang passive income dan active income. Alright. So macam Tuan Zul kata tadi, active income tu apa, passive income tu apa. Okay, nampak tak? Betul. Passive income adalah pilihan. Tapi kalau bagi saya, kalau you all dah start ada ilmu tentang passive income, why not you start buat benda tu. Start buat. Walaupun tak besar mana, tapi at least you dah start buat daripada tak buat langsung kan. Rugi sangat kalau tak buat langsung. Okay. So maknanya basically active income untuk bina passive income. Itu dia punya normal step. Okay, normal step yang standard. Maknanya ada active income untuk bina passive income, tapi melainkan dia tu anak aja ke apa ke, mana daripada passive income, daripada family dia boleh terus bina passive income. Tapi it's all about mentality dan knowledge. Nampak tak? It's all about mentality dan knowledge. Sekarang saya cakap pasal pengurusan keuangan ni, pasal orang tu pandai orang tu pandai urus duit ataupun tak, rich mindset dengan poor mindset. Saya rasa saya pernah cerita sebelum ni tentang macam mana yang berlaku dekat Felda Sendayan. Kalau orang tahu Felda Sendayan, di mana mereka yang dapat duit terpijak. Okay, waktu tu kerajaan nak buka airport dekat Felda Sendayan tu, setiap rumah kat situ dapat pampasan. I think dalam ratusan ribu juga setiap family. So maknanya waktu tu orang cakap jadi jutawan segera lah kan, dapat duit ratus ribu segera dapat. At the end, bila tak gunakan duit tu dengan betul, akhirnya hari ni mereka still lagi menjadi orang biasa-biasa. Nampak tak? Still lagi kena kerja kebun, still lagi kena buat kerja macam biasa. Life dia sama je macam sebelum dia dapat duit. Sebab apa? It's all about mindset. Mentality kita macam mana kita menguruskan duit kita dengan baik. Kalau betul-betul dibijak waktu tu, bukanlah dia kata dibijak, bukanlah tak bijak, mungkin dia tak dapat pendidikan. Tapi kalau betul-betul dibijak waktu tu, dia memang pandai menguruskan duit, maybe duit yang banyak tu dia allocatekan sikit dekat mana-mana instrumen pelaburan yang boleh memberikan income yang konsisten atau passive income kepada dia dengan family dia. Nampak tak? Ada juga kisah tentang penjual sandwich di Thailand yang sebagai seorang stockbroker,
collapse pada I think 1980 ke 1979 something like that dekat Thailand, waktu ekonomi krisis kat Thailand collapse. Jadi kan dia bina balik kejayaan dia walaupun menjual sandwich sahaja. Nampak tak? Walaupun depends kepada cara kita berfikir lah. Penting sekali cara kita berfikir. Alright, so banyakkan baca, insyaAllah akan dapat more knowledge tentang benda-benda macam ni. Alright, so in case kalau ada soalan boleh bacakan soalan kat ruang komen. Boleh letakkan soalan kat ruang komen untuk saya bacakan. Okay, apa pendapat Tuan Izzuddin Haris mengenai anak muda yang suka untuk menunggu setiap perkara datang, sedangkan dia boleh quit satu perkara supaya perkara tersebut dilaksanakan. Contohnya dari segi pekerjaan, ramai yang masih menunggu dari mencipta. Apa pendapat Tuan Haris? Okay. Apa pendapat Tuan Haris anak muda? Okay. Maksudnya anak muda ni dia suka menunggu dari mencipta. Okay? Kadang-kadang anak muda ni saya nak blame anak muda macam, saya dengar suara saya dengar kan? Dengar. Saya nak cakap anak muda dia tak pandai apa cari pekerja kena mencipta. Kadang-kadang anak muda ni ada yang mentaliti dia dah memang ada pencerahan tentang benda ni. Kadang-kadang anak muda yang setengah tu yang duduk di kampung mungkin tak dapat pencerahan. Dia takut nak join tu, takut nak join ni dan dia lebih suka dengan circle tu. Tapi bagi saya anak-anak muda yang kadang-kadang dia tak mencari pekerjaan ke, dia tak mencipta tu kenapa? Kadang bagi saya bagi yang 70% mungkin 30% yang tak dapat pencerahan. Tak dapat pencerahan tentang benda-benda yang terbuka dekat bandar. Bagi saya itu adalah yang tugas-tugas kita yang perlu buat. Macam sekarang ni buat live, kita share tentang benda ni. Jadi mungkin dia ternampak dekat Facebook. Dekat sini dia nampak tentang pencerahan tentang kewangan, pencerahan tentang macam bagaimana nak cari pekerja, nak cari passive income. Dekat sinilah kita yang kena buat. Kita anak-anak muda yang lain, kita yang kena bantu sebarkan dekat yang lain macam mana supaya dia tak menunggu, dia cipta ataupun dia cari kerja yang baik. Bagi saya sekarang ni, pada zaman sekarang ni, sebenarnya nak cakap tentang pengangguran mahasiswa ke pengangguran orang tak kerja, sebenarnya banyak pekerjaan yang kita boleh buat. Cuma kita perlu push, kita perlu bertindak dan kita perlu cari. Tak boleh kita cakap, kau boleh lah buat, aku tak ada kamera ni, kau ada kamera ni. Aku tak ada ni, aku tak ada ni. Kadang-kadang kita ni banyak berfikir tentang masalah. Apabila kita tentang masalah, kita akan terperangkap dengan masalah. Kita kena cari penyelesaian masalah. Kadang-kadang tak ada siapa yang boleh ubah hidup kita ni melainkan diri kita. Saya cakap kalau 5 tahun akan datang, saya masih berfikiran aku masih menunggu nak menjadi kaya. Aku takkan kaya. Kalau aku nak berjaya, aku tunggu untuk menjadi berjaya. Aku takkan kaya. Aku takkan berjaya. Aku akan sama macam sekarang. Tapi kita sebagai tugas anak muda nak ubah hidup kita. Kita nak keluar daripada hidup kita yang sekarang ni mungkin di tingkat bawah. Orang biasa nak jadi yang lebih senangkan keluarga. Kita kena keluar. Kita kena push, kita bertindak. Tapi saya yakin anak-anak muda di bandar hari ni, kalau mungkin dekat kampung-kampung, mungkin dekat ceruk-ceruk tak tahu. Anak bandar hari ni tahu, ramai tahu. Nak buat active income ni, nak buat passive income ni aku tahulah, besi kena buat ni. Ramai orang tahu, saya tahu. Ramai yang tahu, tapi tak ramai yang bertindak. Betul tak? Ramai yang tak bertindak sebenarnya. Ramai tahu. Kalau Tuan Syakir cakap pasal passive income, active income, saya cerita. Ramai yang kat luar tahu. Diorang baca, diorang buka Facebook. Semua dah tahu. Tapi beza dia bertindak ataupun tidak. Dia nak buat ataupun tidak. Dia nak ubah hidup dia ataupun tidak. Itu je. Tak boleh cakap hari ni, orang yang tak berjaya, dia tak berjaya sebab orang tak bantu dia. Tidak. Sebab dia tak bantu diri dia. Kita tak boleh salahkan orang. Oh, kerajaan salah. Orang tu salah. Kerajaan dia ada dia punya kerja dia. Kalau dia salah, tetap salah, kita tetap bangkang. Kalau salah, tetap salah. Yeah. Tapi kalau yang betul tu, kita sokong lah. Tak perlulah. Kita anak muda perlu balance. Perlu balance. Tak boleh lah aku, dia ni betul, dia ni salah. Tak boleh. Kalau yang salah, yang betul-betul. Yang perlu, tapi diri kita ni pun perlu keluar juga. Tak bolehlah salahkan orang je. Kita perlu keluar, tonjolkan diri kita, cari pekerjaan. Macam saya cakap terus terang yang join ni, saya tak malu Sekarang ni saya tengah buat Grab untuk tambah income saya. Sebab saya punya bisnes saya sekarang down sikit, sales down sikit. Jadi saya tak nak ambil gaji kat bisnes saya supaya bisnes saya terus naik. Saya tak nak kacau gaji dekat bisnes saya. Sebelum ni saya ambil gaji saya daripada bisnes. Jadi bisnes saya tak adalah besar, bisnes saya tak ada berjuta-juta. Tapi adalah income daripada bisnes saya. Jadi saya cari side income untuk tak nak kacau duit bisnes. Itu saya tak nak kacau duit bisnes saya cari side income sikit untuk tampung hidup saya. Sekarang ni waktu PKP saya tahu semua survive. Jadi saya pun, bukan cakap saya ada duit, saya pun tak ada duit sangat. Jadi saya pun cari side income lain untuk tampung bisnes saya. Dan saya ada tampung hidup saya. Jadi sebenarnya tindakan kita je yang beza. Hari ni ramai orang berjaya, sebenarnya tindakan je. Ramai orang tahu.
Saya bagi tahu anda semua hari ni, alhamdulillah saya tahu ramai orang tahu nak masuk syurga macam mana. Ramai orang tahu nak berjaya tu kena baca buku, nak pandai tu kena belajar, nak pandai tu kena buat latihan. Tapi tak ramai yang buat benda tu. Nak syurga tu kena buat apa? Kena buat apa yang Allah suruh, kena tak buat apa yang Allah tak suka. Tapi kita buat je yang Allah tak suka. Itulah manusia. Jadi kita sama-sama kena beringat hari ni. Ni siapa ceramah pula sekarang. Okey? Tuan Akib, nanti itu saya harap dapat menjawab lah Tuan Syakir. Kita pergi ke soalan seterusnya. Pada siapa yang baru masuk, ini bukanlah satu ceramah politik ataupun ceramah apa. Kita masuk dalam category discussion sebagai passive income dan active income. Passive income dan active income. Semangat dia ni. Anak muda ni. That's why saya kita nak bagi betul-betul next anak muda ni. boleh undi lah. Next hari boleh undi lah. Ya, kita business. Okay, alright. So apa yang diberikan pendapat oleh Tuan Izuddin betul lah sebenarnya. Depends pada kita je sebenarnya. Peluang tu banyak kan. At the end kalau you walaupun tak dapat kerjaan, at least ada effort pun sebenarnya dah sangat bagus dah. Kan, contohlah. Kalau saya tak boleh kata saya boleh bantu semua anak muda untuk make sure DC ada rumah. Tapi cara kita bantu dengan live, dengan kita berikan ibu, itu kita punya effort lah. Depends pada you lah. You fikir macam ni, dulu nak dapatkan ilmu susah gila. Tapi sekarang you buka Facebook, dia boleh start dapat lah. Sedikit lambat je. Kan, boleh start nampak lah. Walaupun you tak buat terus, at the end you ada ilmu pun, you just buat baby step pun dah sangat okay dah sebenarnya. Ini antara effort kita, effort Team Safrish untuk make sure, especially bangsa Melayu, golongan muda ni start ada kesedaran tentang why you kena ada active income, why you kena ada passive income, why you kena start ada property. Okay, at the end, apa cara sekalipun kami cuba nak bawa anda capai matlamat anda untuk anda rumah pertama anda pada tahun ini, pada lewat tahun hadapan. Sebab apa saya dapati, Cik Zuddin, Tuan Zuddin, beliau sekarang gaji dia orang bukan kecil tau. Yang kecil saya mengakui memang dia kecil, tapi kebanyakan yang besar-besar starting dalam 2 lebih, 3 lebih, mereka still lagi bagi alasan yang bro aku tak cukup duit bro. Bro aku pokai lah bulan ni. Sedangkan, betul saya kata. Sedangkan betul. Kalau you stay kat Ipoh, bagi saya kalau you bujang, saya tak ada kata kalau dah family, tapi kalau you bujang, sebenarnya 3,000 tu bagi saya boleh tahan besar. Betul tak? Kan gaji RM3,000 duduk solo kat Ipoh. Saya tak kata KL kalau kat Ipoh tu besar sebenarnya. Tapi macam mana boleh jadi isu yang tak cukup duit walaupun duduk bujang kan? Saya pun tak faham kenapa. Tapi sebenarnya dia balik pada satu benda iaitu pengurusan cash flow, aliran tunai kita macam mana. Okay, sama dia kena check balik. At the end dia kena check balik. Sebab saya kadang-kadang free saya suka buat benda ni. Apa yang masuk, apa yang keluar. Saya ada rekod. So kalau kita dapat trace benda tu sangat bagus lah. Okay, dapat trace benda tu kita boleh uruskan dengan baik lah benda tu. Okay, so make sure kalau mereka yang bergaji besar sebenarnya you bukan tak layak. Sejujurnya sebagai tahu, kalau you all seorang yang bergaji RM2,000 pun, you still layak untuk miliki rumah. Sejujurnya sebagai tahu. Walaupun you seorang yang bergaji RM2,000, you dah boleh layak untuk ada rumah sendiri. Ini bukan sembang porel ke, bukan sembang tipu. Ini fakta. Okay, tapi sebenarnya baik pada diri kita. Ada orang yang gaji RM2,000 lebih, RM1,000 lebih pun ada lepas beli rumah. Tapi kenapa ada orang yang bergaji RM10,000, RM20,000 tak boleh ada rumah. Walaupun rumah tu berharga mungkin dalam RM200,000, RM300,000. Semuanya baik kepada satu benda je. Okay, macam mana dia menguruskan aliran tunai dia, macam mana dia menguruskan dia punya perbelanjaan gaji dan sebagainya. Kan, katakanlah macam sebagai tu hari tu. Katakanlah you seorang bergaji RM2,000. Kan, betul ke layak beli rumah? Yes, layak. Macam mana nak kira? RM2,000 darab dengan 40%. 40% adalah komitmen yang kuota loan yang you boleh buat. Bermakna you still ada RM800 untuk kuota loan. Bermakna kalau you nak buat loan, you ada emas RM800 sahaja. Bermakna ada tak rumah yang monthly installment RM800? Sure ada. Saya jamin 100% ada lagi rumah yang berharga RM800 sekarang. Monthly installment. Okay? So that's why kena cari lah kan. Janganlah expect rumah RM800 pintu-pintu, buka pintu terus ada fully furnish kan. Lantai licin, cantik, tak ada lah. Tapi fokus pada first house you adalah fokus pada rumah pelaburan. Jadi rumah tu menjadi you punya tabung untuk bina masa depan yang lebih cerah. Nampak tak? Walaupun gaji RM2,000 dah boleh ada property tapi ramai orang gunakan kuota loan dia. Right, gunakan kuota loan dia untuk beli benda-benda yang bukan-bukan. Contohlah, sepatutnya dia boleh pakai RM800 tu untuk beli rumah. At the end dia beli, contohlah beli kereta mahal-mahal kan sampai RM700 sebulan. Kalau dah RM700 sebulan, dia ada baki RM100 je. Memang struggle lah nak cari rumah installment RM1. Saya rasa memang dah tak ada dah pun installment rumah RM100. Nampak tak? Tapi kalau you tak gunakan kuota loan tu, RM800 tu, just beli property saja, bermakna you layak beli property. Itu dia simple calculation yang saya boleh terangkan. So that's why, first thing first, uruskan cash flow dengan baik. Saya tahu, you dapat gaji. Sepatutnya you beruntung kalau you still ada kerja waktu sekarang ni.
Jagalah keuangan dengan baik dan binalah you punya aset dengan baik. Alright. So itu saya punya suggestion kepada you all semua. Okay. Kalau you ada soalan boleh baca, saya boleh letakkan soalan dekat ruang komen untuk saya bacakan. Okay. Alright. Okay. Sekejap saya cari mana soalan tadi. Okay. Alright. So soalan ketiga. Wajib ke? Saya tak sure kita jawab ke tak soalan ni. Wajib ke anak muda ada income selain daripada income bekerja? So macam mana? Wajib ke anak muda ada income selain daripada income bekerja? Income ke passive income ni? Wajib ke anak muda ada income lain selain income bekerja? Dia wajib tak wajib tu bagi saya terletak pada masing-masing. Kalau anda rasa duit anda dah banyak, tak perlulah ada income lain kan? Bila kita rasa selalunya orang dia tambah income ni sebab apa? Dia tambah income ni sebab dia tak cukup dengan duit apa yang ada. Macam Tuan Syauqi bagi tahu tadi, orang duduk kat Ipoh ada 3,000, dia cakap dia tak cukup duit. Okey. Lepas tu duduk kat KL mungkinlah kita cakap rumah sewa 300, sewa 500, minyak lain kan. Tu lagi. Tapi sebenarnya wajib ke tak wajib ni pada masing-masing. Contohnya anda punya kewangan dah cantik, lepas tu kerja anda memang pagi sampai malam, dah maksimum dah gaji anda rasa pendapatan anda pun okey, tak perlulah ada active income income yang lain. Kalau anda rasa dah komitmen cantik, hujung bulan ada duit simpanan 1,000, ada 1,500 duit lebih sebab tak kahwin lagi, tak ada komitmen lagi, hanya beli motor je ke kan. Lepas tu bagi mak ayah tiba ada simpanan 1,000 lagi. Lepas tu 1,000 tu mungkin nak buat passive income yang lain, boleh, tak masalah. Tapi kalau dah rasa cukup, simpan je macam biasa. Masing-masing punya pilihan. Bagi saya wajib tak wajib ni tengok tahap kewangan kita. Kalau tahap kewangan kita rasa dah sempit sangat, selalunya kita tambah income. Tapi kalau rasa anda dah duit banyak, dah rasa tak nak buat tak nak buat income lain, okey, stay je masing-masing. Sebab dia bagi saya dia benda yang subjektif, maksudnya kita boleh ikut ukur baju masing-masing. Tapi selalunya saya nak sentuh sikit tadi Tuan Syauqi bagi tahu yang anak muda tak cukup duit tu. Saya bagi tahu, setengah orang dia tak cukup duit sebab apa? Boleh tak bagi tahu sebab apa tak cukup duit sebenarnya setiap bulan? Sebenarnya dia tak cukup duit sebab dia tak urus komitmen dia. Dia tak urus apa dia punya aspek apa? Kalau duit keluar apa? Expense apa? Duit keluar dia. Dia tak urus expectation expend. Dia tak urus duit yang dia keluar. Dia tak urus duit yang dia keluar. Expend duit expend, duit belanja dia. Duit belanja dia setiap bulan dia tak susun. Macam saya cakap terang, expenses kan. Saya pun sebenarnya saya pun tak pandai urus saya punya duit. Saya tak pandai urus. Duit saya masuk tak tahu pergi ke mana. Tapi sebabkan saya dah berkahwin, saya ada isteri saya jadi orang finance sekarang. Awak orang finance. Duit bukan kata isteri saya jaga duit saya, bukan isteri saya kawal duit saya. Cakap kawal duit saya seketat-ketatnya, bagi 10 alasan, 5 alasan baru keluarkan duit. Kalau betul wajib baru keluarkan duit. Jadi sekarang ni duit yang saya terus masuk kat bank saya. Masuk kat bank saya, ada isteri saya jaga. Tolong jangan bagi abang selagi mana duit tu tak perlu. Okey? Memang saya betul-betul sekarang sekat gila-gila duit saya. Dulu saya suka hati saya lah, saya nak beli apa, saya nak pakai duit tu, nak beli tu, nak beli ni. Buka Shopee, buka Lazada, suka hati aku lah duit aku. Aku pegang pin password. Macam Tuan Syauqi dulu, saya pernah berkawan dengan dia. Kita pernah bersahabat dulu, sekarang pun bersahabat. Dia suruh saya simpan kad dia. Itu antara yang bagi. Dia simpan duit, kad tu memang akan bagi. Itu rahsia Itu rahsia, Allah Akbar. Tak apa, rahsia. Itu rahsia. Yang tahu jangan bagi tahu yang lain. Ini rahsia. Jangan bagi tahu yang lain. Yang tahu diam. Okey. Dia simpan kad, okey. Jadi bagi anak muda saya bagi tahu kalau kata boleh kurangkan perbelanjaan tu kurangkan. Kalau rasa tak perlu bulan ni nak makan kat Starbucks, tak perlu nak belanja kat McD. Saya cakap kat bini wife saya 3 kali je McD sekali je. Tapi bulan ni dah terlanggar juga 3 kali saya beli McD dah. Order Food Panda. 3 kali dah terlanggar tapi tak apalah. Kita ada duit lebih sikit tak apa. Kita reward diri kita. Reward. Itu orang guna sekarang nak reward je. Habis duit reward. Okey. Jadi sebenarnya anak muda bagi saya kalau boleh lah kita wajibkanlah diri saya, tak kisahlah duit anda banyak sangat ke tak banyak ke, kita buatlah side income, kita buatlah passive income supaya apa? Supaya bukan mudah untuk kita, mudah untuk isteri kita akan datang, anak-anak kita. Kalau mak ayah kita kalau kata mak ayah kita bukan orang senang ke, atau mak ayah kita memang senang, kita pun wajib bagi kat mak ayah kita, wajib kita tanggung keluarga kita. Kalau muda-muda ni lah tak kahwin lagi lah kita nak push gila-gila. Kalau kata boleh kerjalah OT, ambillah side income. Malam pergilah kerja lain. Kerja sungguh-sungguh.
kita betul-betul nak sungguh-sungguh ni, kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk keluarga kita. Kita kerja untuk anak-anak kita akan datang. Tapi yang paling penting saya kena bagi tahu, kalau kita bekerja ni, saya suka sentuh, saya nak bagi tahu juga, walaupun ada yang tak tahu, ada yang tahu, kita bekerja ni yang penting kita kena tahu yang kita bekerja kerana Allah SWT. Kita bekerja bukan sebab nak duit semata-mata, tapi sebab Allah perintahkan kita untuk bekerja. Kita turun kat dunia ni ada sebab nak ceramah kan, ada yang kalau yang tahu, boleh tambah. tapi sebenarnya kita turun kat dunia ni untuk bekerja ni Allah yang suruh. Allah yang suruh kita bekerja untuk kita bertanggungjawab ke atas anak bini kita, kepada ibu bapa kita. Jadi pekerjaan tu akan jadi smooth lah bila kita niat kerana Allah. Bila kita niat betul-betul, maksudnya kita tak adalah penat. Kadang-kadang anak muda, penat aku kerja duit ni untuk apa? Duit ni dunia je. Tak ada, duit ni kita nak menghidupkan dunia ni, kita perlu berikan kepada mereka yang memerlukan, kita dapat sedekah. Jadi benda tu best, benda tu sangat seronok. Bila anda anak muda atau kawan-kawan yang join ni, kita dapat urus kita punya duit betul-betul, kita dapat urus, kita akan seronok. Sebab apa seronok? Sebab kita dapat tunaikan tanggungjawab kita kepada isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita. Yang paling best kita dapat hadiahkan ibu bapa kita. Macam kawan saya share sikit, dia kerja biasa je, kerja kerajaan, tapi kata kerajaan tak biasa, kerajaan pun power. Maksudnya lepas tu dia ada buat side income sikit, dia buat mengaji, lepas tu dia boleh belikan kereta untuk ayah dia. Dia tak kahwin lagi, sekarang dia boleh beli rumah dah. Power gila. Macam mana kau manage kewangan? Sebab dia dah ada kesedaran dia manage kewangan daripada muda. Okay? Itu kawan saya dekat universiti. Ramai je orang muda sekarang power-power. Anda semua kena fikir sekarang. Nak ubah sekarang ataupun nak ubah 5 tahun lagi. Sekarang PKP tidur tak? PKP lah time nak buat kerja, PKP lah baca buku, PKP lah kita nak push kita punya diri kita. Okay? Jadi Tuan Syoki, jadi apa jadi yang saya nak share? Saya lupa lah. Jadi itu je setakat ni. Itu je setakat ni yang saya boleh share. Yang ada dekat ruang komen. Alright, so kalau you ada soalan, boleh letakkan soalan dekat ruang komen. Supaya saya boleh bacakan dekat Tuan Izzuddin tentang apa yang you all tanya, saya boleh bacakan dekat Tuan Izzuddin. Alright, so kalau tak ada, kita teruskan go through dengan soalan yang dah sedia ada. Okay, boleh terangkan tak contoh-contoh passive income yang ada? Contoh-contoh passive income. Kalau kita berada dekat Safrish ni ada property. Saya bagi tahu sikit lah. Saya bagi tahu terang secara direct. Dari segi sudut passive income ni kita boleh buat banyak benda. Kalau macam Syauqi, Tuan Syauqi dia dekat Safrish, mestilah dia cakap property adalah paling terbaik untuk kita invest sekarang. Kalau kita pergi dekat orang yang buat pelaburan lain, dia cakap itulah pelaburan yang paling terbaik. Kalau dia buat emas, pelaburan emas adalah paling terbaik. Semua dia ada yang paling terbaik. Tapi kita sebagai saya tak ada di mana-mana pihak hari ni Syauqi kena hartanah ke kena ni, kita balance. Saya nak bagi tahu anak muda kena balance. Kat mana kita nak kena expand, kat mana kita nak kena labur adalah tengok tahap kewangan kita. Tahap kewangan kita sekarang ni dekat mana? Contohnya anda gaji 1,200, anda ada duit lebih ujung bulan sekian-sekian. Anda tengok kat mana aku boleh ada duit lebih dari aku, kat mana yang aku boleh apply, kat mana yang aku boleh labur. Kalau aku layak apply tu, contohlah anda layak apply rumah, tiba-tiba hujung anda sempit sangat. Nak bayar kereta tak lepas tu. Kadang-kadang memang bank tak akan lepas, tiba-tiba bank lepas. Tiba-tiba bank terlepas kan. Tiba anda sempit sangat. Tengok, cuba check balik kewangan. Pada check balik kewangan kita, adakah kita mampu untuk ambil ke ataupun tak. Pelaburan ni banyak. Okey, antara yang saya sebut, dia boleh jadi pelaburan, dia boleh jadi simpanan. Simpanan, dia boleh jadi simpan, dia boleh jadi pelaburan. Okey, antara yang kita boleh mudah sekarang ni, waktu PKP ni, waktu tahun PKP tahun lepas, ramai orang cerita pasal emas, public gold. Emas tu, dia boleh jadi pelaburan, dia boleh jadi simpanan. Tapi jalan paling selamat adalah kita menjadi penyimpan emas yang penyimpan emas yang tega secara konsisten. Itu lebih baik. Antara passive income, itu yang saya bagi tahu ni, yang memerlukan duit. Yang memerlukan duit untuk kita dapat passive income. Antara contoh yang lain, yang pertama, passive income yang ini passive income saya cerita yang low risk. Belum medium risk dengan high risk. Medium risk, high risk tu lain. Ini yang benda-benda basic yang anda letak, anda tak rugi. Maksudnya letak memang tak hilanglah duit ni. Ini passive income. Contoh ni passive income ataupun pelaburan. Passive income dengan pelaburan berbeza ke? Saya rasa ada perbezaan. Tapi passive income adalah benda yang anda tak perlu ada. Maksudnya anda tak perlulah pantau emas tu kalau labur emas. Maksudnya emas tu kalau kata naik, anda simpan, duit tu naik dan anda tak perlu ada kat situ. Pertama adalah simpanan emas. Lepas tu, yang kedua anda buat simpanan ASB. Contohnya anda muda lagi, ada gaji, buat ASB 50K.
buat ASB 50k, lepas 3 tahun, 5 tahun jual balik. Tu dapat duit dividen, kat situ lah kita ambil duit dividen. Ataupun kita buat fixed deposit income ke, kita simpan dekat bank MyBank, dekat bank rakyat pun ada, dekat bank MyBank pun ada 3% tahun dia bagi. Itu duit tu kita simpan je dalam bank, hujung tahun dapat dividen. Okay? Itu benda-benda yang passive income. Lagi banyak lagi kalau kita boleh tengok dalam segi instrumen pelaburan, kita tengok orang sekarang ni yang famous tentang saham. Benda-benda ni saham pun kita boleh belajar. Kita boleh pergi saham, masuk saham yang kita terima dividen sahaja. Kita labur dekat saham tu, kita ambil dividen dia je setiap quarters yang dia bagi. Ataupun lagi kita boleh buat tentang sekarang ni yang famous juga ada Wahid Investment. Wahid Investment ni pun ada antara pelaburan yang tak high risk sangat. Yang kita letak duit, kita masuk, kita boleh dapat kita punya passive income. Labur 100 boleh dapat. Nak labur yang banyak pun boleh dapat balik. Lagi banyak lagi antara stock income lagi, passive income yang kita boleh dapat. Macam hartanah. Hartanah ni dia kita main yang panjang, long term. Mungkin Tuan Syokir lagi tahu. Tapi saya bagi tahu je apa yang saya tahu. Dia main yang long term punya. Mungkin 30 tahun. Kalau anda betul beli rumah, tapi saya yakin Tuan Syokir dia akan suggest rumah yang paling sesuai untuk anda beli. Dia pun akan tanya anda nak duduk rumah ni ke, nak invest rumah ni. Kalau nak beli, nak untuk invest, dia bagi rumah untuk invest. Kalau rumah untuk duduk, dia bagi rumah untuk duduk. Dia takkan kalau Tuan Syokir tipu, bolehlah attack dia. Tapi Tuan Syokir saya yakin Syafri akan bagikan yang terbaik. Kalau anda kata nak invest, ni rumah sesuai untuk invest. Anda kata nak duduk, ni rumah yang betul untuk duduk. Tapi kita kena cari, kalau kata nak invest dekat rumah, kita kena cari orang yang betul-betul buat. Kalau betul Tuan Syokir nampak konsisten dah 3 tahun, dah 2 tahun setiap hari share pasal rumah. Betul lah orang ni buat, jadi kita kena tanya dia. Bermakna kalau kita beli rumah ikut suka hati, dia ni tipu ni, makan duit orang je. Contoh kata Tuan Syokir ni makan duit orang je, tipu, dia nak kaya cepat, bukan. Kalau macam tu, kalau anda cakap, anda pergilah cari rumah sendiri. Ni bukan saya nak promote Tuan Syokir, maksudnya kepada siapa-siapa pun. Kalau pergilah cari rumah sendiri, beli sendiri dekat developer, tiba-tiba anda tersilap beli rumah. Anda tersilap beli rumah, 30 tahun kena bayar. Jadi kat situ anda rugi. 30 tahun kena bayar komitmen yang anda tak duduk rumah tu. Yang acah-acah pandai investment rumah. Last kena bayar rumah. Banyak kes macam tu. Jadi kita anak muda, kalau betul-betul nak invest dekat rumah, nak invest dekat dalam pelaburan, nak invest dalam stok, kita sekarang ni PKP ni belajar. Belajar. Kalau kata tak faham, tanya orang yang dah buat. Jangan pandai-pandai, nanti aku tanya dia macam dia power sangat, aku nak power sendiri. Belajar sendiri, buat tak jadi. Buat, tiba-tiba udah duit hilang, kena scammer, kena scam. Labur 1,000 dapat 10,000. Labur 5,000 dapat 15,000. Bukan yang tu kita nak. Kita kalau boleh, biar kita labur pada tempat yang betul. Kita labur pada tempat yang boleh betul-betul datangkan passive income. Passive income ini, kita bukan melabur untuk duit tu hilang. Kita buat passive income supaya passive income ni boleh bantu active income kita. Jadi, kita kena check betul-betul adakah passive income ini boleh bantu aku untuk dapat duit balik, untuk bantu active income aku. Contohnya, kita ada duit dah 5 bulan kita kerja. Duit kita simpan ada RM1,000. Jadi, RM1,000 tu, kita nak labur, kita nak buat passive income RM500. Contohlah, kita kalau kata RM500 banyak sangat, kita ambil 30%. 30% duit yang kita ada tu, kita nak buat passive income. Jadi, kita pergilah beli emas ke, kita pergilah join tu ke, join ni ke, tengoklah mana-mana. Contohnya kawan kita ada buat bisnes, dia kata kalau aku buat bisnes, kalau kau labur kat aku, nanti aku bagi kau keuntungan setiap bulan 10%. Boleh juga. Tak mestinya dekat dekat orang luar je, ada dekat tempat yang instrumen tu kita boleh labur. Kadang-kadang kawan kita nak buat bisnes, kita deal dengan kawan kita, bagi dia, aku bagi kau 300, kau meniaga air kat tepi jalan, boleh tak? Tapi setiap keuntungan tu aku nak. Nice idea tak? Korang ada duit. Korang kerja kat jalan, korang dah ada income. Korang bagi 300 kawan-kawan yang tak ada kerja, aku bagi kau 300 modal, 300 atau 500 modal, kau pergi meniaga air kat tepi jalan, aku buat benda-benda sikit, lepas tu kau bagi kawan kau meniaga. Tadi 50% kau ambil, 50% aku ambil. Tiba-tiba dia meniaga RM300, yang korang bagi, RM300 tu sehari dia dapat 300. 3 hari, sebulan, dapat 3,000. Kau ambil 50%, kau tak buat apa-apa pun. 1,500 sebulan kau dapat, dia dapat 1,500. Kau dapat bantu dia, tuan-puan dapat bantu dia, dan kita pun dapat duit. Dua-dua dapat win-win situation. Jadi idea tu, maksudnya pelaburan ni, passive income ni banyak benda. Dia sangat luas. Sangat luas. Tapi yang tu nice idea juga yang saya nampak. Contohnya anda ada duit lebih,
bantu kawan lain untuk berniaga, tapi pastikan guide dia berniaga tu. Jangan bagi dia berniaga air balang tepi jalan, tu kita tak guide dia. Tiba dia buat air salah, dia barang dia lebur, lagi masalah. Anda bagi kawan anda modal buat berniaga, lepas tu modal untung bahagi 2. Itu pun pelaburan passive income. Anda tak perlu ada dalam bisnes tu, tapi anda dapat duit 50%. Macam tu pun boleh. Okay? Tuan Syokey, itu saya bagi simple lah sebab saya tengok dah sejam. Tuan Syokey mungkin nak cakap sikit. Right, guys. Okay, guys. Siapa yang saya tahu live konsisten, tapi saya sure ramai yang baru masuk, ramai yang bertukar-tukar viewer. Okay, pada anda yang menonton live session pada malam ni, saya nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma sahaja. So dengan cara e-book itu adalah strategi miliki rumah sebelum umur 30 tahun. So that's why e-book ni sangat penting lah. Saya tahu maybe you all semua dah bergaji apa semua, muda-muda kan. Ya, tapi yang bukan muda sangat pun tapi dah start nak plan beli rumah, I think you boleh download e-book ni secara percuma sahaja. E-book ni akan menceritakan apakah preparation you kena buat, apakah step by step yang you kena buat sebelum start beli rumah pertama you. Right, so e-book ni tim saya ada pinkan link. Okay, tim saya ada pinkan link. You just click je link ni untuk download e-book ini secara percuma sahaja. E-book ni bernilai RM199 tapi kita nak berikan secara percuma sahaja pada anda. Tanda kami menghargai anda spend masa untuk menonton live session pada malam ini. Okay, just click and download e-book tu secara percuma. Okay, hilang lah, mana? Hilang. Ada je ni, ada. Ada. Okay. Alright. So kita boleh pergi ke final round. Soalan yang terakhir. Okay. So saranan kepada golongan-golongan muda kat luar sana, apa suggestion yang boleh bagi untuk persilakan ini? Saranan saya terus bangkit. Terus bangkit anak muda kat luar sana. Kita jangan bagi sekarang saya dalam keadaan PKP, dalam keadaan ramai orang susah. Ramai orang ni tengah susah, semua tengah susah. Saya kata tak ada yang senang, mungkin alhamdulillah rezeki Allah bagi dia senang, dia ada duit. Tapi duit pun akan habis. Jadi dekat Malaysia ni sekarang ni kita tengah, bagi saya dan kita pun dapat tahu, pakar-pakar ekonomi bagi tahu, ekonomi sekarang tengah merudum. Sekarang banyak masalah dekat kita punya negara dengan COVID-nya, banyak politician, lepas tu dengan ekonomi, dengan masalah, macam-macam masalah. Jadi jangan ambilkan ini sebagai satu halangan. Bagi saya, jangan jadikan PKP ini halangan untuk kita terus maju ke hadapan. Jadikan PKP ini satu masalah depan. Kalau boleh kita nampak batu kat depan, kita elak je. Kita cari solution, kita cari penyelesaian yang lain. Bagaimana kita nak ubah hidup kita, bagaimana kita nak bantu active income, bagaimana kita nak bantu pendapatan kita terus naik. Sebab saya bagi tahu, kalau boleh, yang tengok live ni, sama-sama kita terus ada matlamat. Letakkan matlamat anda, lagi 5 tahun anda nak jadi apa? Lagi 10 tahun nak jadi apa? Kalau boleh, tak naklah lagi 5 tahun saya nampak Tuan Syokey sama je. Tuan Syokey nampak saya sama je. Kalau boleh kita ada matlamat kita masing-masing. Lagi 5 tahun kita nak ada something big. Kita nak bantu keluarga kita. Kita nak bantu masyarakat. Kita nak bantu umat dekat Malaysia ni. Kalau kata yang umat Islam yang join ni hari ni, ramai orang Melayu kita, anak-anak muda kita yang fikirkan dia nak berjaya. Dia asyik nak cerita pasal masalah dalam Facebook. Dia nak tengok tentang masalah tu, masalah ni. Kalau kita nak tengok cerita masalah politik pun kita tengok dari segi sudut yang baik. Bukan kita nak terus memangkang, kita cari penyelesaian. Kita anak muda hari ni terus aktif cari penyelesaian untuk bantu masyarakat, untuk bantu keluarga kita, okey? Tapi saranan saya, sekarang ni kita tengah ada tenaga, kita tengah ada masa, kita ada peluang, ambillah peluang ni, kita jana pendapatan kita. Sebab kita tengah sihat, kita tengah kuat. Kalau ayah-ayah kita tak kuat mungkin. Yang penting Tuan Nakib gitu, time freedom, money freedom, choice freedom. Betul. Kita bebas untuk pilih sekarang. Jangan menyesal waktu 10 tahun akan datang, tapi menyesal sekarang kalau anda tak buat tindakan. Bagi saya, anak muda sekarang kalau tak buat tindakan yang betul, anda akan menyesal lagi 5 tahun. Biar kita fikir sekarang kita nak jadi apa. Tak apalah sekarang ni kita mungkin hilang kawan, kita hilang orang terdekat dengan kita, tapi kita boleh maju ke hadapan. Teruskan. Supaya apa? Supaya kawan-kawan kita yang ni lah kita boleh bantu dia nanti. Tapi saya bagi tahu, sekarang ni kita janganlah tinggalkan orang apa, macam kalau kata kita nak terus maju ke hadapan, kita kata kita kena ada circle yang baik, kita kena circle bisnes. Janganlah macam tu. Apa yang maksudnya saya, jangan tinggalkan kawan. Maksudnya kita tetap bersilaturahim dengan semua orang, okey?
Tapi last saranan, tadi ada beberapa saranan aku bagi. Last saranan, anak muda teruskan berjuang, terus bangkit, kita terus ada niat yang penting ada niat, ada big why kita, macam mana kita nak ubah hidup kita pada masa akan datang. Active income dengan passive income dua-dua penting, dua-dua perlu kita ada, fikirkanlah. Okay, kalau rasa ada masalah ke, ada rasa nak tanya lagi, boleh PM Tuan Syauqi, boleh PM saya, kita share. Kita boleh buat Zoom ramai-ramai, kita sembang aja. Apa yang kita boleh bantu sekarang, okey? Tak ada masalah. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Tuan Syauqi sebab jemput saya, bagi peluang kepada saya untuk share dengan anak-anak muda, dengan semua yang join live pada hari ini. Assalamualaikum. Okey, terima kasih juga kepada Tuan Izzuddin kerana berkongsi sedikit pandangan, pendapat dia sebagai beliau seorang anak muda. Nampak macam politik kan? Bangkitlah anak muda kan. Dia hashtag terus bangkit. Okey. So bagi saya pendedahan yang bagus kan. Maknanya kita boleh take note certain point yang you all boleh nampak pada malam ni, especially golongan muda lah. Tapi saya anggap you all yang menonton ni semuanya muda-muda belia lah, muda-muda belaka. Right, insyaAllah gunakan masa kita sebaik mungkin, always belajar dan start cari side income ataupun hasil income ataupun passive income yang baru lah. Start mencipta lah. Maybe you tak dapat passive income tu sekarang, tapi you dah start boleh membina daripada sekarang. Alright, so I hope you learn something pada malam ni. Kepada siapa yang menonton live session pada malam ni, you all belum lagi download ebook strategi memiliki rumah sebelum umur 30 secara percuma, you all boleh klik link di ruang komen untuk download ebook ini secara percuma sahaja. Alright, ebook ini secara percuma sahaja. So insyaAllah dengan ebook ni, inilah usaha kami, antara cara yang kami boleh bantu kan. Kalau kami dah bagi ebook ni, you all baca dengan harapan sebab ebook ini you all boleh start miliki rumah yang betul at least setahun ke 2 tahun akan datang. Alright guys, itu sahaja daripada saya dan Encik Zuddin malam ni. Thank you sangat sudi luang masa pada malam ni. Seperti biasa jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah Bumi Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys. Jumpa besok malam. Panel lain pula. Besok I think tentang pelaburan emas. Kita jemput orang yang expert dalam emas untuk berkongsi kepada anda semua tentang pelaburan emas pula. Okay guys, jumpa besok malam pada pukul jam 9 malam. Assalamualaikum dan bye bye. Bye bye.